Baik, kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Syamsul bin Haji Muhammad ya. Itu selaku Naib Presiden Persatuan Perancangan Kewangan Brunei ya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa Tuan, kalau kita bersama ini pastinya penonton kita ni akan ketahui bersama. Kalau melihat wajah Tuan pastinya mengenai kewangan, sinonim dengan kewangan. Jadi penting juga untuk kita ni ketahui bersama mengapa perlu kewangan itu kita kawal, mengapa perlu untuk kita ni ketahui bersama, dan yang berkaitan dengannya kerana tentunya ia akan dapat sama ada memudahkan ataupun memayahkan lagi kehidupan kita ni. Baik Tuan, untuk pertama-tama akan kami ajukan soalan kepada Tuan, mungkin dapat dijelaskan sedikit apa sebenarnya yang dimaksudkan penyata kewangan peribadi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya bagi pihak Persatuan Perancangan Kewangan Brunei ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Radio Televisyen Brunei, khususnya rancangan Sampai Pagi, kerana telah mengundang kami untuk berkongsi mengenai dengan perancangan kewangan, dan topik kita pada pagi inilah mengenai dengan penyata kewangan. So apa dia penyata kewangan? Penyata kewangan adalah satu kaedah yang boleh membantu kita ni untuk memeriksa kedudukan keuangan seseorang individu. Okay, bila kita ni bercakap mengenai dengan penyata kewangan, penyata kewangan ini boleh membantu kita ni untuk memeriksa macam mana kedudukan kewangan kita ni itu. Adakah ia sihat ataupun tidak sihat. So di sini juga ia sebagai satu prasyarat bila kita ni kan membuat sesuatu perancangan kewangan adalah perlu untuk kita mengetahui kalau kedudukan kewangan kita ni itu indah sihat, macam mana kita ni kan merancang kewangan untuk mencapai suatu matlamat. Jadinya macam mana kita ni kan membuat pembaikan ke atas masalah kewangan yang kita ni hadapi. So di sini tak pentingnya kita ni mengetahui mengenai dengan kita ni punya penyata kewangan. So penyata kewangan ini terbahagi kepada tiga jenis. Pertama penyata nilai bersih, dan kedua penyata aliran tunai, dan ketiga nisbah kewangan. Tapi untuk pagi ini saya akan berkongsi dua, iaitu penyata nilai bersih dan penyata aliran tunai. Dalam bahasa Inggerisnya tu statement of net worth sama cash flow statement. So tapi yang fokus yang akan saya berikan ialah kepada kemudian penyata aliran tunai. So apa dia penyata nilai bersih? Penyataan yang bersih ialah kedudukan kewangan kita ni antara aset dan juga hutang kita ni. Hutang. So di mana kita ni akan melihat kedudukan kewangan ini, hutang kita ni berapa, aset kita ni berapa. So bila kita ni lihat dari segi jumlahnya, ia boleh kita ni kategorikan sebagai sama ada ia positif, nilai bersih yang positif ataupun nilai bersih yang negatif. Okey. Apa dia aset-aset itu? Aset hutang, apa yang kita ni perlu dimasukkan ke dalam kedua-dua kategori ini. Okay. Bila kita ni melihat aset berupa contoh, kalau kita ni mempunyai rumah, kereta, wang tunai di bank, ataupun mungkin aset-aset berharga seperti emas, ataupun painting ataupun yang bernilai. So itu adalah dikategorikan sebagai aset kita ni. Okay. Jadinya kita lihat kepada hutang. Apa jenis hutang kita ni ada? Contoh hutang rumah, hutang kereta, hutang peribadi di bank, ataupun hutang-hutang yang berkaitan ia dalam kategori komitmen kita ni. So artinya di sini penyataan nilai bersih ialah harta kita ni tu ditolak dengan kita ni punya hutang. Okey. Di sini kalau kita ni lihat, kalau sekiranya harta kita ni tu melebihi hutang kita ni, artinya kita ni mempunyai nilai bersih yang positif. Artinya okey. Kalau sebaliknya harta kita ni tu kurang daripada hutang kita ni mempunyai nilai bersih yang negatif. Sebagai contoh, kalau kita ni kumpulkan semua sekali harta kita itu, rumah, kereta, tanah semua sekali, dan duit cash, contohnya 100,000. Jadinya hutang-hutang kita ni, hutang rumah, hutang kereta, hutang peribadi apa semua sekali, contoh 80,000. Artinya harta kita ni itu berbaki 20,000 itu ada sebagai positif. Artinya kedudukan kita ni okey, kewangan kita ni okey. Kalau sebaliknya harta kita ni 100,000, hutang kita ni 120,000. Artinya kita ni mempunyai hutang yang lebih daripada pendapatan. Artinya kita ni mempunyai nilai bersih yang negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, penyata aliran tunai ataupun cash flow statement atau dikenali sebagai income statement. Yang kita ni buat bulan-bulan dengan dikira secara tahunan. Bulan-bulan itu artinya kita ni menghasilkan pendapatan. Dan juga pendapatan itu
ketani ke mana ketani salurkan, ketani belanjakan. So artinya pendapatan yang masuk tu ketani panggil sebagai cash inflow. Duit yang masuk, duit yang masuk ke dalam poket ketani. Sama ada ia berbentuk gaji ataupun allowance ataupun ketani mempunyai passive income, mungkin ketani ada rumah sewa ataupun ketani ada pelaburan yang ketani mendapat pulangan secara bulan-bulan. Itu satu. Yang keduanya, ke mana ketani belanjakan? Selalunya senarai perbelanjaan ini panjangnya. Betul. Satu potongan-potongan. Lupa, Tuan. Ya tahu, potongan yang tetap itu sudah memang fix tu. Belum lagi sampai ke poket, bank sudah memotong. Okey, ini sebagai hutang-hutang ketani di bank, hutang ketani dengan pihak kerajaan, contoh hutang kereta, hutang rumah dan perbelanjaan ketani seperti perbelanjaan tani, perbelanjaan dapur, perbelanjaan ke pasar, tuition, membayar tuition kanak-kanak. So ini adalah perbelanjaan ketani. So artinya bila ketani lihat sumber pendapatan ketani itu, ke mana ketani belanjakan, itu adalah ketani punya income statement ataupun penyata pendapatan ataupun cash flow statement. So bila ketani lihat di sini, kalau tersekiranya pendapatan ketani itu melebihi ketani punya perbelanjaan, artinya ketani mempunyai lebihan ataupun surplus. Okay. Kalau sebaliknya pendapatan ketani itu kurang daripada perbelanjaan ketani, artinya ketani mempunyai defisit, mengalami defisit. So ini sebagai contoh. Pendapatan bulanan ketani contohnya RM1,000. Okey, perbelanjaan ketani RM800. Artinya setiap bulan ketani mempunyai lebihan RM200. Artinya boleh dikawal lah. Artinya okey, sihat. Kalau tersekian sebaliknya, pendapatan ketani RM1,000, perbelanjaan ketani RM1,200, artinya ketani negatif RM200. Artinya bulan-bulan tani dah mencukupi. So artinya di sini ketani mesti membuat sesuatu untuk membalanskan ataupun membagi pendapatan ketani punya pendapatan lebih daripada perbelanjaan. So ini adalah dua kategori di mana kategori pertama ialah satu penyata kewangan dari segi penyataan nilai bersih dan yang kedua cash flow statement ataupun penyata aliran tunai. Kalau kedua-dua penyataan ini tidak ada sihat, ketani tidak dapat membuat perancangan kewangan ataupun mencapai matlamat kewangan. Contoh, kalau ketani kan sekiranya membuat simpanan bulan-bulan RM100, tapi kedudukan cash flow ketani negatif, tidak akan disimpan. So artinya untuk mencapai matlamat kewangan itu tidak boleh. Atau sekiranya ketani kan bercuti kah, ataupun ketani kan mendapatkan suatu benda kah melalui kewangan tani. Kalau kewangan tani negatif, macam mana tani kan memulakan perancangan kewangan. So inilah pentingnya ketani mesti tahu kedudukan kewangan ketani melalui penyata kewangan peribadi. Ya. Jadi tuannya pastinya banyak penonton kita yang mungkin ada masalah mengenai dengan bagaimana untuk menguruskan kewangan. Jadi tuan, bagaimana cara seseorang itu mengetahui dan juga memahami penyata kewangan mereka? Macam mana tuan? Okey. Bila kita ni lihat penyata kewangannya, sebenarnya adalah penting untuk ketani fahami, ketani ketahui. Kalau tidak, ketani tanpa ketani sedari, terutama sekali bila ketani memfokus kepada perbelanjaan. Selalunya ketani tidak ada mempunyai senarai perbelanjaan. Menerima gaji kah, menerima pendapatan ketani itu, tiba-tiba tidak tahu ke mana larinya. Tiba-tiba habis. So artinya ketani penting adalah penting ketani untuk mengetahui mengenai dengan penyata kewangan, terutama sekali fokus ketani pada pagi ini kepada penyata aliran tunai ataupun income statement ataupun cash flow statement. Okey. Pertama ialah ia membantu untuk ketani mengetahui corak perbelanjaan ketani. Corak perbelanjaan ketani itu artinya macam mana ketani berbelanja. Kalau ketani tidak membuat ketani punya financial statement ini, terutama sekali cash flow, ketani tidak merekod, macam mana dia kan tahu ke mana duit itu ketani belanjakan. Ketani tidak tahu macam mana jenis perbelanjaan ketani. Itu pertama. Yang kedua, ia membagi petunjuk kepada ketani. Bila ketani membuat sudah cash flow itu, ketani buat, ketani record, ketani tahu kedudukan kewangan ketani itu. Artinya bila ketani tahu kedudukan kewangan ketani, ketani boleh memplan kedudukan ketani okey. Ini perlu ketani buat. Kalau tidak okey, apa yang perlu ketani buat? Yang ketiga, ia membantu ketani dalam mengawal kebocoran. Okey, bila ketani tahu perbelanjaan ketani, pendapatan ketani RM1,000, ketani mesti berbelanja within RM1,000. Ketani tidak mengelakkan kebocoran. Artinya kalau kebocoran itu berterusan, ia akan boleh mengakibatkan masalah kewangan dalam jangka masa panjang. Dan seterusnya juga ketani boleh
sebagai kata ni menggunakan sumber pendapatan kita tu to the max to the max. Meaning tak kata ni akan memperuntukkan supaya pendapatan kata ni tu digunakan dengan cara berhemah, bukannya kan ada duit belanja. Artinya bila kita memperuntukkan perbelanjaan kita itu sekian-sekian, artinya kata ni boleh mengawal. Artinya cash flow kata ni terkawal. So ini adalah penting kalau kata ni indah mengawal kata ni punya aliran tunai, besar kemungkinan kata ni boleh menghadapi masalah kewangan dalam jangka masa yang panjang. So di sinilah pentingnya kata ni memahami mengetahui betapa pentingnya kata ni mengurus, terutama sekali fokus kata ni pada pagi ini adalah cash flow. Kalau kata ni mempunyai cash flow negatif akan jadi masalah. Okey. Macam mana kata ni kan sekiranya orang itu menghadapi masalah? Ada beberapa tips yang boleh kata ni gunakan untuk kata ni mengawal perbelanjaan kata ni. Ya, kalau kata ni mempunyai lebihan mungkin ada masalah. Ada masalah. Tapi kata ni boleh contohnya kalau kata ni mempunyai lebihan, pertama kata ni boleh memulakan simpanan. Contoh tadi kalau gaji kita ni 1,000, perbelanjaan RM800, artinya RM200 itu boleh memulakan simpanan. Mungkin bagi seseorang yang sudah memulakan simpanan boleh menambah simpanannya. Ataupun bagi seorang itu akan memulakan pelaburan ataupun menambah pelaburan sedia ada. Mungkin yang minat berniaga akan memulakan perniagaan ataupun mengembangkan lagi perniagaan itu digunakan sebagai modal. Ataupun kata ni kan memulakan membeli aset-aset bernilai. Sebagai contoh tadi boleh membeli emas ataupun tadi boleh beli perak yang mungkin bernilai. Ini adalah harta-harta yang bernilai. Sebaliknya kalau kewangan kita itu negatif, apa yang perlu tadi buat? Kalau kewangan kita ni itu negatif, terutama ni cash flow kita ni yang gaji kita ni 1,000 berbelanja RM1,200. Okey. Macam mana kita ni kan membalancekan? Sekurang-kurangnya kita ni balance lah. Seboleh-bolehnya. Pendapatan 1,000 berbelanja 1,000. So kalau atas sekiranya berbelanja pendapatan kita ni 1,000, perbelanjaan 1,200, macam mana kita ni kan menangani masalah ni? Okey. Pertama, kita ni mesti mencari pendapatan sampingan ataupun mencari pendapatan kedua. Mungkin tadi kan berniaga online kah, ataupun mungkin kita ni ada kemahiran kita ni. Contoh, kemahiran tadi boleh sebagai menggambar kah, memvideo kah, atau boleh tenjikan sebagai pendapatan sampingan pendapatan kedua. Yang kedua, kita ni mesti mengurus perbelanjaan. Mengurus dari segi kalau kita ni tahu perbelanjaan kita ni itu melebihi pendapatan, di sini kita ni mesti mencek di mana kebocoran ada berlaku, di mana perbelanjaan lebih ada berlaku. So kita ni boleh sama ada kita ni mengurangkan perbelanjaan tertentu ataupun kita ni hapuskan. Satu tak kita ni mesti menyusun perbelanjaan itu mengikut keutamaan. So mana-mana kita ni fikirkan ini perlu, akan boleh kita ni kurangkan ataupun kita ni buang terus. Dan yang sekali barangkali juga kalau kita ni mempunyai aset-aset yang bernilai, kadang-kadang ataupun benda-benda atau barang-barang yang berharga ataupun yang kita ni punya, tapi kita ni digunakan bersimpan saja. So mungkin barang itu kalau kita ni digunakan, boleh kita ni jual, boleh kita ni gunakan sumber daripada hasil itu, boleh kita ni settlekan pada hutang-hutang kecil, contoh kredit kad kah, mana-mana hutang kecil, sekurang-kurangnya ia boleh mengurangkan kita ni punya komitmen. So di sini penting untuk kata ni, terutama sekali barang-barang yang kata ni balik masa promosi contoh tadi itu barang itu tanda tadi berguna, tetapi disebabkan masa promosi ini beli 1 dapat 3. So tadi balik, padahal barang itu tadi berguna. Last-lastnya kita simpan di dalam lemari saja. So mungkin tadi jual balik dapat menghasilkan duit, boleh tadi settlekan komitmen yang mungkin indah kita ni perlukan. Baik, itu antara kaedah ataupun bagaimana cara untuk kita ni mengurus aliran tunai kita ni tuan. Jadi mungkin dapat tuan jelaskan sedikit. Biasanya kita ni ada 2 choice ataupun 2 pilihan untuk kalau kita ni mendapatkan gaji menerusi bank. Jadi sama ada kita ni keluarkan ke semuanya ataupun kita ni simpan ke semua dalam bank. Atau ada yang berfikir ni katanya kalau simpan dalam bank jarang ku mulakan duit dari dompet net, tapi masalahnya kad itu dapat digunakan pakai. Jadi tuan dapat jelaskan yang mana lagi baik? Adakah menggunakan disimpan duit itu di dalam bank dan gunakan secara kad, ataupun kita ni ambil ke semuanya dan juga menguruskannya secara nyata? Okey, bila kita melihat sekarang ni, we call it digital lah. Semua boleh online, membayar pun online, membayar bil online, transfer semua sekali. So cabaran itu lebih hebat Okey, ada satu kaedah yang boleh kita digunakan dipanggil sebagai tradisional lah. Macam satu, kita ni mesti mempunyai budget dulu. Budget. Artinya sebelum kita mengeluarkan duit,
untuk setiap bulan tu kita ni sudah mempunyai bajet. Bajet itu adalah sebagai kita ni punya guideline guideline kita ni untuk berbelanja. Kita ni tahu pendapatan kita ni sekian-sekian, so anitah perbelanjaan untuk bulanan ni. Artinya bila kita ni tahu sudah kita ni ada guideline, bila kita ni akan mengeluarkan duit pun kita ni akan mengikut peruntukan yang kita ni sediakan. Sebagai contoh, gaji kita ni 1,000, perbelanjaan kita ni RM800. Dalam bajet itu, dalam perbelanjaan kita ni sudah tahu apa yang akan dibelanjakan. Mungkin kata ni indah mengeluarkan semua, mungkin tani kan memerlukan RM700. So kata ni yang tani perlukan RM700 saja. So dalam kaedah ni kedua-dua boleh kita ni gunakan. Yang penting di sini disiplin lah. Walaupun kita ni taruh dalam bank, kalau kata ni masih lagi akses kepada apa tu online, kata ni masih akses kepada kad, kata ni sudah apa tu? Kata ni sudah apa tu? What do you mean? Akses satu, indah kata ni akses kita ni tu masih lagi apa tu? Senang. Mungkin kita ni akan mengeluarkan juga. Di sini pentingnya disiplin. So satu tips yang boleh saya kata ni kongsikan, saya kongsikan dalam kata ni membuat bajetan ni. Kata ni ada satu traditional way kata ni membuat bajetannya. Kata ni menggunakan sarung surat. Betul. Sarung surat. Artinya bila kata ni mengeluarkan duit, kata ni mesti masukkan setiap sarung surat itu. Awal sudah dimasukkan. Di booking tu. Di booking. Contoh kata ni ada bajet gaji kita ni 1,000, bajet kita ni RM800. So RM800 ada susunannya ni. Mungkin dalam sarung surat tu kita ni bagi nama setiap satu sarung surat tu. Okay, contoh pasar, makan, entertainment, tuition kanak-kanak, minyak kereta. So kata ni setiap bila kita ni tahu contoh minyak kereta RM100. Bila kita ni mengeluarkan, yang cantiknya lagi kalau kita ni mengeluarkan itu minta dino. Dino tu artinya duit RM100 berapa kaping, duit RM10 berapa kaping. Artinya kalau tak sekiranya kita ni menggunakan minyak atau RM80, masukkan dalam envelope RM80, simpan dalam kereta. Kalau ke stesen minyak, kita ni tahu sudah kita ni ada duit minyak kereta. Kalau kita ni berjalan-jalan, contoh kita ni ke pasar kah ataupun kita ni untuk entertainment, bawa envelope entertainment. Artinya kita ni ini adalah peruntukan kita ni entertainment. Ke pasar, bawa envelope ke pasar. So sekarang ni kalau membawa envelope kertas satu, lekas kuyak so mungkin boleh membeli zip bag yang mana tu kan, yang plastik tu boleh kita digunakan. Artinya bila sudah peruntukan itu habis dengan envelope tu, artinya habis dah peruntukan tu. Tapi indah bermakna kita ni indah boleh lagi berbelanja. Kalau sekiranya ada peruntukan-peruntukan yang lain yang kita ni fikirkan mungkin kita dipakai, boleh digunakan kecuali berlaku urgent contoh kita ni perlukan secara emergency beberapa kewangan itu untuk kita ni berbelanja. Boleh kita pakai yang lain ni yang ada masih lebihan itu boleh kita gunakan. Tapi untuk urgent bukannya untuk barang-barang kita ni suka-suka, untuk kecemasan tadi boleh gunakan. Di samping itu juga kalau sekiranya bajet tadi pun habis, bajet yang lain pun berguna. So di sini pentingnya kita ni mempunyai dana kecemasan yang boleh kita gunakan untuk sementara menampung, menunggu kita ni punya gaji seterusnya. So ini adalah tradisi very traditional way kita ni menggunakan bajet. This is boleh mengawal kita ni perbelanjaan. Artinya kalau envelope itu habis, peruntukan itu habislah sudah tu. Habislah faham. So kalau macam tani biasa ke restoran, rehatlah dulu tu, letak kata ni ke restoran. So inilah kita ni cara kita ni mengawal perbelanjaan kita ni. Tidak ada salah sama ada kita ni gunakan melalui kita ni keluarkan semua, mungkin taruh dalam envelope ataupun kita ni keluarkan simpan di bank, bila kita ni guna baru keluarkan. Tapi kita ni mesti mencatat. Sekarang kalau online ni kita ni transport kita ni dah tahu berapa sudah digunakan. So kita ni menggunakan catatan itu supaya kita ni tahu berapa peruntukan yang akan digunakan. Sekurang-kurangnya kita dapat mengawal perbelanjaan kita ni itu. Yang penting adalah kita ni perlu disiplin dalam kita ni mengawal perbelanjaan kita. Tuan, terima kasih atas penjelasan mengenai dengan kepentingan memahami penyata kewangan peribadi. Cukup ringkas tapi boleh dapat kita ni hadap dan juga dapat juga sedikit sebanyak memberikan kita ni tips bagi untuk mengawal kewangan kita ni bersama. Kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Haji Samsul bin Haji Muhammad, iaitu Naib Presiden Persatuan Perancangan Kewangan Brunei. Terima kasih Tuan. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.